Kegagalan manusia mengurus alam sekitar dengan baik dilihat sebagai antara faktor utama berlakunya masalah pencemaran udara yang serius seperti jerebu. Selain faktor cuaca, aktiviti pembakaran hutan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab memburukkan lagi kualiti udara. Dan bagi membincangkan masalah jerebu yang melanda selatan semenanjung Malaysia ketika ini, kita bersama dengan Pengarah Ekonite Saudara Amlir Ayat. Assalamualaikum Amlir. Waalaikumsalam. Pertama sekali terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani pagi ini ya. Okey, sama-sama. Okey Amlir, kalau kita lihat keadaan jerebu yang berlaku ini seperti bermusim dan apakah faktor utama yang menyumbang berlakunya jerebu? Okey, saya nak kata bermusim tu pun mungkin tak bermusim lah. Sebab apa kita tak expect akan berlaku jerebu ni pada tahun ini. Dah 2 tahun tidak berlaku jerebu, tapi tiba-tiba tahun ni berlaku pula. Tapi bagaimanapun, ada banyak sebab lah kenapa berlaku jerebu. Salah satunya ialah, okey kita boleh list down lah. Mana yang utama tu kita tak tahulah. Tapi yang di antara sebab-sebabnya yang pertama ialah untuk membuka pertempatan baru. Maknanya sebab penduduk dah makin ramai. Jadi kawasan-kawasan hutan ataupun kawasan paya gambut yang baru perlu dibuka. Yang kedua untuk tanam semula. Tanam semula ni biasanya pokok kelapa sawit lah. Pokok kelapa sawit yang dah berumur 25 tahun ke atas, mereka terpaksa tebang. Dan untuk menanam semula dengan cepat, jadi mereka gunakan pembakaran mereka membakar pokok kelapa sawit ni. Dan selalunya memang kita tengok berlaku semasa musim kering untuk memudahkan pembakaran. Jadi sebab itu kalau kita tengok pada musim kering, iaitu pada bulan sekarang ni lah, lebih kurang bulan 4 hingga bulan 6, pembakaran dilakukan. Dan pada waktu yang sama jugalah angin daripada barat atau barat daya akan bertiup di Sumatera misalnya dan terus sampai ke Semenanjung. Sebab-sebab lain pembalakan. Jadi ini adalah 3 atau 4 sebab utama. Kalau di Malaysia ni, keadaan jerebu ni semakin teruk disebabkan oleh kenderaan yang terlampau banyak. Kemudian aktiviti-aktiviti kilang yang membebaskan asap ataupun pencemaran udara yang lain, dan juga di tahap yang lebih kecil pembakaran terbuka. Jadi ini adalah beberapa sebab kenapa berlakunya jerebu. Yang sebab-sebab lain tu mungkin ada di kawasan-kawasan di Malaysia ni, mungkin ada juga pembakaran ataupun hutan yang terbakar, tapi tidaklah begitu teruk sangatlah. Ya. Jadi Amlir, pada pendapat saya lah, mungkin saya boleh lihat aktiviti manusia merupakan punca utama berlakunya kepada masalah pencemaran udara. Dan jika adanya perkara yang tidak sepatutnya berlaku ini, adakah akta sesuai yang perlu dikuatkuasakan bagi memantau keadaan seperti ini, Amlir? Okey, pertama sekali kalau bagi orang ramai, mereka haruslah mengelakkan sebarang kegiatan pembakaran terbuka, sama ada kecil ataupun besar. Kadang-kadang kita tengok di kampung-kampung ataupun mungkin di bandar-bandar juga ada orang yang akan bakar di luar rumah, bakar sampah dan sebagainya. Jadi saya rasa pihak Jabatan Alam Sekitar pun telah mengumumkan kepada orang ramai untuk seboleh-bolehnya jangan menjalankan aktiviti-aktiviti ini. Di setengah-setengah tempat pun, walaupun dibenarkan pembakaran, misalnya pihak berkuasa tempatan membenarkan pembakaran di antara pukul 7 pagi hingga 7 malam, tapi saya rasa keadaan ini haruslah diubah untuk musim sekarang ni. Maknanya kita kalau boleh, kita elakkan daripada membakar sampah ataupun apa-apa jugalah. Di setengah-setengah tempat pula dibenarkan misalnya membakar sawah-sawah padi yang terbengkalai, itu dibenarkan. Tetapi untuk musim ini saya rasa kegiatan tersebut juga haruslah dielakkanlah. Yang kedua, dari segi penguatkuasaan ke atas kilang-kilang. Selain daripada kita meminta supaya kilang-kilang ini mengurangkan aktivitinya seboleh mungkinlah, kita juga berharap supaya
pihak penguatkuasa juga dapat menjalankan aktiviti penguatkuasaan dengan lebih agresif pada masa ini. Jadi Amli sebut pasal kampung, kawasan perumahan dan sebagainya. Apa pandangan Amli sendiri yang apa anggota masyarakat ini boleh lakukan dalam menjaga kualiti persekitaran alam ini? Okey, kita selalu membakar sampah-sampah yang contoh sampah-sampah misalnya rumput-rumput yang telah kita potong ataupun lalang-lalang telah tebas. Jadi sebaik-baiknya bagi saya lah, rumput-rumput ni dia something yang biodegradable, dia boleh reput. Jadi sebaik-baiknya kalau boleh kita letak di satu tempat yang misalnya di dalam semak-semak lain, sebab dia lambat laun dia akan reput juga. Jadi kita bakar sebenarnya. Sampah-sampah yang lain tu kalau boleh kita usahakan untuk kita buang di tempat yang sesuai. Bukannya dengan membakar sampah-sampah ini. Sebab apa? Dia akan dalam keadaan jerebu sekarang ni, kita kalau musim panas, biasanya kalau tidak ada jerebu, kalau kita tengok udara ni ketepuannya rendah. Jadi kalau kita bakar sikit, dia mungkin tidak mendatangkan sebarang masalah sebab udara itu kering. Tidak ada ni. Tapi dalam keadaan berjerubu seperti ini, dia menjadi tepu dan pembakaran yang sedikit saja boleh menyebabkan jerubu itu semakin serius. Jadi sebab itu kalau boleh kita elakkan. Satu lagi perkara yang perlu kita elakkan ialah menggunakan kenderaan. Kalau boleh pada masa jerubu ni kita minimalkan penggunaan kenderaan. Sebab apa? Setiap kenderaan ni dia akan membebaskan pencemar udara yang sangat banyak. Kita juga minta supaya publik ataupun orang awam ni jangan keluar rumah lah. Kalau boleh kita minimalkan keluar daripada rumah. Sebab apa? Ia boleh menyebabkan masalah kesihatan. Saya tengok sekarang ni memang musim orang batuk-batuk, semua demam dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang saya rasa pihak awam pun sudah tahu. Cuma kita perlu lebih sebarkan maklumat ni kepada orang ramai dan kurangkan keluar daripada rumah. Okey, betul Amli. Dan kita harapkan semoga setiap individu berperanan dalam menjaga alam sekitar. Terima kasih Amli sekali lagi. Okey, sama-sama. Itu tadi perbualan telefon bersama dengan Amli Ayat, pengarah Eco Nights.